Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Jessica John. Ya. Hari Jumaat TGIF kata orang. Thank God it's Friday. 21 Mei 2021. Saya hampir nak cakap 2020. 2021 bersiaran langsung di saluran 122 Astro dan juga My TV dan juga di Facebook Sejahtera Asia dan Facebook TVS. Selamat pagi Jess, apa khabar? Selamat pagi John. Khabar baik. Kita harapkan hari ini hari yang baik-baik kepada anda semua di rumah dan juga kepada John sendiri. Yes. Okey John, hujung minggu hari tu buat apa? Hujung minggu bila? Last week? Last week. Lama lah. We should plan for esok, hujung minggu yang akan datang. Ya, apa John nak buat? Tengoklah kalau ada masa mungkin nak meluangkan masa bersenam. Bersenam, betul. Kehidupan Pergi-jogging. gaya hidup yang sihat sekarang ni sangat penting ya John ya. Ya, betul. Dan yang kepada anda jangan lupa untuk teruskan bersama dengan kami selama 1 jam dan boleh juga mengikuti kita di laman sosial Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia dan juga TVS sebab jadilah peminat kami. Baik, pada hari ini Jess, topik yang bakal kita bincangkan pada pagi ini ialah mengenai program My Career at MOHE Zon Borneo Sarawak. Dan kita akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Jamil Haji Hamali, Rektor Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak dan bersama dengan Dr. Muhammad Isa. Jadi kepada adik-adik yang mungkin baru saja habis bersekolah, SPM, STPM, tak tahu mana nak pergi mencari peluang pekerjaan habis diploma ke habis degree, haruslah bersama dengan kita selama 1 jam ini sebab kita akan mengetahui lebih lanjut mengenai program My Career. Banyak sebenarnya choice yang ada nanti tapi nak kupas lebih lanjut tu kena tunggu setia bersama kami sehingga 1 jam. Dan juga John, sebab memandangkan hari semalam memang kes COVID-19 meningkat, betul tak? Yang paling tinggi yang pernah dicatatkan dan hari ini John, kalau tak silap saya paling tinggi yang pernah dicatatkan juga, betul tak? Betul, bukan hari ini semalam. Betul, semalam. Okey, dengan ini saya nak membawakan perkembangan COVID-19 di Malaysia dan juga di Sarawak. Semalam sekali lagi Malaysia mencatatkan jumlah angka positif COVID-19 yang tertinggi pernah direkodkan iaitu seramai 806 jangkitan baharu COVID-19 menjadikan jumlah jangkitan kini sebanyak 492,302 kes. Ini angka yang sangat membimbangkan dan sangat besar dan dalam tempoh yang sama juga jumlah ataupun angka kematian juga merekodkan angka yang tertinggi iaitu sebanyak 59 kes kes kematian yang telah pun direkodkan akibat wabak COVID-19. Ini angka yang sangat membimbangkan. Sangat menakutkan juga. Betul. Kita takut apa yang terjadi di India akan terjadi di Malaysia juga, John. Dan lagi wujud varian-varian baru yang lagi kuat, yang lagi menakutkan. Jadi kita haruslah lebih berwaspada dan haruslah berhati-hati. Dan mengikut penularan di negeri pula, Selangor masih mencatatkan jumlah kes yang tertinggi iaitu sebanyak 2,277 kes baharu, diikuti Kuala Lumpur 655 kes, Johor 615 kes dan Sarawak 608 kes. Semua mencatatkan di atas paras 600 kes. Dan di Sarawak pula Jess, mungkin boleh kongsikan apa cerita COVID-19 dekat Sarawak. Okey, sementara itu di Sarawak sendiri mencatatkan 608 kes positif COVID-19 dengan sejumlah 442 kes atau 72.70% daripadanya dikesan di daerah Sibu, Miri, Kuching, Kapit dan Bintulu. Ini meningkatkan lagi jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negeri ini kepada 40,259 kes. Hampir nak mencecah 500,000 betul tak? 50,000 hampir dah mencecah 50,000. Setengah ratus ribu. Semalam juga daerah Sibu telah mencatatkan yang tertinggi sekali di mana 120 kes telah dikesan. Di Miri 110 kes, diikuti pula Kuching 86 kes. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 2 kes kematian dicatatkan masing-masing di Miri dan Bau untuk menambah jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 kepada 239 orang. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan 2 kluster baharu iaitu kluster Kenyalang Park di Kuching dan kluster Tebakang di Serian. Ini sedikit perincian di Sarawak, masih lagi di angka yang membimbangkan dan belum lagi kurang. Dan telah diikuti juga 7 kes varian Afrika Selatan dikesan di Kuching. 7 kes varian Afrika Selatan yang telah pun dikesan di Kuching. Betul. Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti KPK Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada Khamis turut melaporkan 7 kes varian Afrika Selatan VOC B1351 dikesan di daerah
Kuching. Ketua Institut Kesihatan dan Perubatan UNIMAS Profesor Dr. David Pereira berkata kes terawal dikendalikan IKPK diuji positif menerusi ujian RT-PCR pada 26 April lalu dan terkini pada 6 Mei lepas. Dan varian Afrika Selatan telah pun dikesan di Kuching, dan kita tahu Kuching, komuniti Kuching adalah satu komuniti yang suka bersama-sama. Kita ni komuniti yang sangat kecil sebenarnya. Jadi haruslah elak kawasan yang sesak, kalau boleh elak sembang dengan jarak yang dekat, close conversation dan confined spaces dan sebagainya, sebab ini sangat membimbangkan. Dan untuk mengulas lebih mengenai itu juga, sama ada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ataupun full lockdown yang seperti yang kita jalani pada Mac 2020 akan diputuskan pada hari ini. Itu kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Parlimen Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengenai pelaksanaan PKP merupakan antara cadangan yang telah pun diajukan kepada pihak kerajaan untuk melaksanakan PKP penuh di seluruh negara. Dan sebenarnya banyak juga yang bagi cadangan untuk laksanakan PKP. Jadi mungkin untuk Jess pula, adakah wajar ataupun adakah tidak wajar, sama ada adakah patut negara kita melaksanakan full lockdown ataupun PKP seperti PKP kita yang pertama dulu? Kalau dilihat pada Mac tahun lepas di mana kita menjalankan full PKP, memang keputusan dia agak memberangsangkan dan menunjukkan penurunan kes. Jadi saya rasa wajar, memang sangat wajar kerana berbagai jenis varian yang telah dikesan setakat ini memang membawa maut ya John ya. Sebab ada varian tidak menunjukkan apa-apa simptom, dia boleh meninggal dunia begitu sahaja. Betul. Seperti yang kita lihat yang telah dikongsi oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dekat laman sosialnya. Dia kongsikan bahawa katil dekat unit rawatan rapi sudah tidak cukup. Ruangan di bilik mayat pun sudah tidak cukup sehingga mereka perlu membawakan kontainer untuk letakkan di Hospital Sungai Buloh sebab dah terlalu banyak kes kematian, terlalu banyak kes yang memerlukan rawatan yang lebih rapi, tidak mencukupi. Jadi kita tak nak kita tak nak hospital jadi penuh, kita tak nak katil tak cukup dan sebagainya. Jadi ambillah langkah yang terbaik supaya tolonglah elak betul. tempat yang sesak kalau dan saya sebagainya. buat tinjauan menerusi sosial media, mereka ada yang kata mencegah itu lebih baik sebenarnya daripada mengubati. Jadi sepatutnya kita jalankan PKP awal sebenarnya John. Tapi itu adalah langkah-langkah daripada kerajaan sendiri. Mungkin mereka ada plan yang sepatutnya yang mereka akan lakukan. Apapun keputusan kerajaan selepas ini, kita kena akur juga John. Betul. Dan juga saya nak kongsikan di sini, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau sedar pelaksanaan itu bakal menelan belanja yang besar, namun kerajaan perlu bertanggungjawab melindungi nyawa rakyat. Jadi apakah keputusan kerajaan Malaysia pada petang ini ataupun pada hari ini, kita sama-sama tunggu dan nantikan apa-apa keputusan yang dilakukan. Kita doa dan kita harapkan agar keputusan itu merupakan jalan yang terbaik untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini yang makin berleluasa di Sorrento, di seluruh Malaysia ni lah. Jadi kita sekali lagi kita nak ingatkan kepada anda, pastikan mematuhi SOP, pakai pelitup muka. Sekarang pun telah disarankan untuk menggunakan face shield. Sebab untuk guna face shield juga. Untuk extra protection kata orang. Scan My Sejahtera itu sangat penting. Kalau tak ada urusan penting, jangan tak payah keluar dari rumah, stay at home. Kalau pergi ke tempat kerja tu, pastikan menggunakan pelitup muka, jaga penjarakan dan sebagainya. Dan yang paling penting, ingat 3W, amalkan 3W, lepas tu elakkan 3C ya. Wear, wash dan warn. Dan juga 3C, confined spaces, close conversation dan apa lagi satu? Lupa. Confined spaces, close conversation dan satu lagi 3C ya. Crowded places. Yes. Jadi itulah apa yang sering kami ingatkan kepada anda. Baik, jadi kita akan berehat sebentar. Selepas ini bersama dengan selepas ini kita akan bersama dengan tetamu kita. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia.
Selamat pagi dan kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Masih lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Jessica John dalam siaran hari Jumaat ini 21 Mei 2021. Baik Jess, pada pagi ini kita nak membicarakan mengenai My Career at MOHE Borneo Zone Sarawak. Ini merupakan satu program untuk nak cakap adik-adik ke? Bukanlah, boleh panggil untuk graduan-graduan untuk kita punya bekas graduan untuk mencari peluang pekerjaan di manakah mereka nak pergi. Rakan-rakan itulah. Dah cakap adik-adik tu boleh lagi. Kita bro-bro sis lah. Dan dulu Jess dulu belajar kat mana? UiTM Kota Samarahan. Jadi saya pun juga bekas pelajar UiTM. Jadi dua bekas pelajar UiTM dekat sini, dan dengan itu kita nak bersama dengan bos-bos UiTM lah. Dengan itu kita bersama dengan Profesor Dr. Jamil Hamali. Selamat pagi. Beliau merupakan Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak ya. Ya, Sarawak, dan juga kita bersama dengan Dr. Muhammad Isa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang ke Sejahtera Asia. Thank you. Sihat ya? Alhamdulillah. Sihat. Okey. Datuk, kita nak tahu apa sebenarnya antara program yang dianjurkan. Yang ni My Career MOHE, betul tak? Jadi apa sebenarnya program ini untuk membuka peluang pekerjaan ke macam mana? Ya. Alhamdulillah pada pagi Jumaat yang berkat ini kita dapat berada di dalam program perdana Sejahtera Asia, program perdana TVS ya. Diberi peluang. Terima kasih banyak kepada TVS, dan saya amat terujalah bila mendapat tahu kedua-dua pengacara kita pada pagi ini adalah our alumni. So I'm very excited about that ya. Dan sebenarnya kita telah diamanahkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk menganjur program My Career MOHE Zone Sarawak. Sebenarnya program ini akan dilaksanakan pada 24 dan 25 Mei 2021 bermula daripada 9 pagi hingga 5 petang. Dan program ini insya-Allah akan kita sebenarnya telah diberi amanat ini pada tahun lalu lagi, disebabkan oleh COVID, jadi kita tangguh dan kita buat keputusan untuk melaksanakannya secara virtual. Semua sekarang ni virtual. Itulah, sekarang semua ni virtual. Dan adakah ini kali pertama yang dilaksanakan secara virtual? Ini kali pertama dilaksanakan secara virtual. Program ini satu program yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Induk Pengurusan Dana Kebolehpasaran Graduan Bilangan 3 2019 oleh Kementerian Pengajian Tinggi, yang sepatutnya berlangsung seperti yang saya katakan tadi tahun lepas, tapi saya rasa kita kena bertindak mengikut norma baru, iaitu secara virtual. Kalau kita nak tunggu bila COVID ini reda, I think it's going to be a very long wait lah. Betul. It will take some time, lama lagi. Kalau nampak dekat belakang tu John, meriah dengan dia punya banner kan. Ya, My Career at MOHE. Okey, jadi ia akan dianjurkan secara virtual. Mungkin boleh kongsikan macam mana peserta-peserta ataupun graduan yang nak menyertai program ini? Program ini akan dilaksanakan pada 24 dan 25 hari bulan. Peserta, terutamanya graduan, boleh membuat pendaftaran secara online untuk mengikuti sesi-sesi virtual dan juga mengikuti temu duga. Alhamdulillah, kita telah dapat kerjasama daripada beberapa buah, lebih daripada 18 buah syarikat dan agensi yang mahu berturut serta dalam program My Career ini, menawarkan lebih daripada 300 peluang pekerjaan yang boleh dicuba. Bermakna para peserta bila mereka mendaftar untuk ditemuduga, mereka boleh ditemuduga, ataupun saya selalu guna di kampus bukan temuduga tapi temugoda untuk mendapat pekerjaan tersebut. Jadi inilah peluang yang saya rasa belia kita jangan don't miss out lah peluang ini. Jangan lepaskan peluang yang telah pun diberikan. Satu platform, satu program yang sangat bermanfaat untuk graduan-graduan. Dan yang ini sebenarnya program yang sangat besar. Jadi kita nak tahu siapa antara penganjur-penganjur yang ada terlibat dalam program. Program ini kita berkolaborasi dengan beberapa universiti di Sarawak, Unimas, Politeknik Swinburne Sarawak, UCTS dan juga Sentex ICAT College Community Sarawak,
Dan kita mendapat kerjasama juga daripada Pakeso Sarawak. Perkeso. Oh, okey. Oh, jadi Perkeso macam mana? Mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut. Mungkin Dr. Isa boleh kongsikan Perkeso bagaimana ia boleh sama menganjurkan program ini. Okey, terima kasih John dan Jazz. Jadi Perkeso di sini membantu kita dalam mengenal pasti syarikat-syarikat yang berminat dalam online interview tersebut. Alhamdulillah sebabkan bantuan mereka, tunjuk ajar mereka juga sebenarnya sebab mereka memang sangat pengalaman yang dapat buat promosi bersama kita, dan alhamdulillah kita dapat dalam 17 ke 18 syarikat dengan lebih 300 kekosongan jawatan yang akan mengambil terlibat sama dalam program ini. Besar peranan Perkeso sebenarnya, John. Betul. Membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak lagi kepada mereka dekat luar sana. Dia identify siapa yang nak get on board on this program. Yeah. Jadi kita nak tahu juga apakah antara objektif program My Career at MOHE ini. Saya lupa nak perkenalkan Profesor Madya Dr. Isa Muhammadi merupakan timbalan saya dan juga merangkap pengerusi untuk My Career Zone Sarawak ini. Antara objektif, mungkin Dr. Isa boleh terangkan tiga objektif yang kita telah kenal pasti untuk program ini. Silakan. Terima kasih Datuk. Sebenarnya program ini secara keseluruhannya berkenaan dengan what we call graduate employability. Kita ingin meningkatkan upayaan kebolehpasaran graduan. Always menjadi satu isu di kalangan para graduan sama ada akan dapat kerja ataupun tidak selepas mereka tamat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat matlamat utama program ini itu adalah sebenarnya memberi peluang kepada para graduan kita di luar sana untuk mendapatkan pekerjaan. Itu sebenarnya matlamat utama dia, tapi kalau secara eksklusif ataupun spesifik kita ada satunya kita nak meningkatkan pasaran ataupun menantapkan lagi graduate employability untuk program para graduan kita, dan of course satunya dia melibatkan banyak pihak dengan syarikatnya, dengan co-organizer kita tadi, jadi dia meningkatkan jaringan industri, kolaborasi di antara semua universiti. Dalam keadaan semasa ini, kita tidak boleh bergerak secara what we call in silo. It has to be kena berkolaborasi dan antara satu sama lain memaksimumkan peluang yang ada. Dan satu lagi, of course, kita nak menyiapkan, sebab program ini bukan untuk yang dah bergraduat. Jadi untuk yang belum bergraduat lagi, sebab itu kita akan ada webinar untuk menyiapkan para pelajar kita ni, para graduan yang bakal graduan ini sebelum mereka menempuhi alam pekerjaan ataupun macam mana nak bersedia dalam menghadapi interview. Betul. Contohnya. Itu antara 3 objektif spesifik untuk program ini. Program ini bukan sahaja khas untuk pelajar UiTM saja kan? Bukan. Dia untuk terbuka. semua. Terbuka. So the whole Sarawak. Ya, the whole Sarawak. Siapa yang boleh log in boleh masuk. Yes. Adakah perlu bayar untuk menyertai program ini? Ataupun dia mementak lah. Dia mementak lah. Okey. Sekarang sebab dia adakan secara virtual juga, John. Betul. Dan yang ini kita nak tahu apa antara pengisian program ini nanti? Banyak pengisiannya, tetapi secara umum seperti yang dikatakan oleh Profesor Madya Dr. Isa tadi, kita nak menyediakan graduan, kita nak memberi maklumat tentang syarikat-syarikat ataupun agensi yang menawarkan pekerjaan. Kita tidak mahu graduat daripada semua universiti kan. Mereka can be good on papers, cemerlang di atas kertas, tapi bila ditemuduga kaku. Tidak tahu macam mana nak berkomunikasi dan sebagainya. Inilah antara perkara yang kita mahu dedahkan sebab kita telah menjemput program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Dr. Anwar Rafai, Menteri Muda, Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, dan selepas program perasmian tersebut, kita akan mendengar beberapa pembentangan daripada tokoh dari seluruh Malaysia, terutamanya yang ada berkaitan dengan Sarawak lah. Contohnya kita ada Sarawakian herself, Datuk Tom
Abang Saufi, fashion designer entrepreneurs yang akan berkongsi dengan para graduan ataupun yang berminat untuk ikut serta program ini. Tajuknya From Sarawak to the Rest of the World. Macam mana kita boleh menjadi world players di dalam industri-industri tertentu. Kita juga tidak mahu pelajar kita menyiapkan diri untuk bekerja dengan seseorang. We would like them to, kita mahu mereka bekerja sendiri, create jawatan ataupun opportunity, peluang itu sendiri. Itu yang kita cuba usahakan. Mungkin detail program-program lain Dr. Isa boleh terangkan, silakan. Okey, terima kasih Datuk. John and Jess, of course program online ini kita kena ada taktik macam mana nak menarik crowd sebab dia secara online. Jadi sebab itu kita menyediakan alhamdulillah pelbagai program-program yang menarik dalam 2 hari penuh ini daripada pukul 9 sampai pukul 5 yang terdiri daripada webinar yang berkaitan dan juga of course online interview dalam masa yang sama dan kita ada career test juga nak tahu tendensi atau kecenderungan kita ni ke arah kerjaya apa. Kita juga akan laksanakan dan of course untuk menarik lagi kita tak boleh lari dari cabutan bertuah. Macam mana kita buat cabutan bertuah secara online ni kan? Kan? Macam mana tu? Jadi ini adalah satu proses buat kita panggil sebagai adaptasi dalam keadaan semasa. Kita kena kreatif, inovatif. Jadi tapi kita ada juga menawarkannya sebegitu. Jadi in term of webinar seperti yang Datuk telah maklumkan tadi, kita ada 9 speakers yang berlatar belakang yang sangat kuat dalam bidang masing-masing. Tadi Datuk telah jelaskan kita ada Dr. Abang Saufi, entrepreneur. Kita ada juga Mr. Zulkifli bin Ismail daripada Master yang akan bercakap berkenaan dengan interview 101. Bagaimana kita nak dan Datuk cakap tadi kan, kadang-kadang kita good on papers, CGPA bagus, tapi bila kita berada dalam interview kita kalah. Sebab itu ada skill yang berbeza sebenarnya. Dan kita mungkin tak belajar itu pun di dalam bilik kuliah. Jadi kita perlukan exposure daripada mereka yang berpengalaman. Di samping itu kita juga akan melihat topik seperti qualification versus passion. Passion, which one should I choose? Ini akan diberi kepada qualification kan? passion. Qualification versus passion. Mana nak dipilih kan? Kita ada Mr. Muhammad Faizal Hamsin, communication daripada VAL, daripada syarikat. Kita ada juga building confidence for job interview daripada artis Caprice. Dia akan bercakap dengan macam mana confident di dalam interview tersebut. Dan kita akan ada juga daripada highly demanded job in the industries today. Daripada Mr. Muhammad Hanafi, industry expert from Halal Development Center. Dia akan bersama kita untuk selama 1 jam untuk membicarakan topik tersebut. Dan we have juga daripada Mr. Muhammad Zaki, daripada consultant Brisk Solution, entering a job market. What most MNC search for a candidate. Apa yang sebenarnya mereka nak daripada seorang kandidat. Dan ini sebagai preparation, persediaan untuk para graduan, para nak masuk interview ni dia kena get ready semua bahan ini. Dan kita ada juga simple English during interview. Daripada Haris Iskandar. Kan, it's very important dalam interview ni dia bukan nak sangat terlalu high-end English kan. Sometimes just a simple English. Good communication dan sebagainya. Mr. Haris Iskandar kita bawa untuk program ini. Mungkin sebagai crowd puller juga itulah kita panggil kan. Dan kita juga a winning digital resume daripada Mr. Jimmy Mak, career consultant. How to produce a good resume. Sangat-sangat penting. And of course Kardok to turning a hobby into career. Semua menarik. Betul. Saya rasa nak join juga. Secara menyeluruh. Boleh kan? Boleh. Tapi orang yang dah bekerja pun boleh join sebenarnya. Betul. Cari mana dia punya portfolio betul sebenarnya. Arah tuju ia sepatutnya. Boleh. Betul. Masih lagi boleh tukar arah lagi. Sebenarnya ini proses dia online kan. Dia buka kepada mungkin seluruh dunia sebenarnya sebab semua boleh masuk. Dia live dekat UiTM Sarawak Facebook juga. Ya, betul. Silap. Jadi itulah pelbagai program yang telah pun melengkapi saya rasa 360 darjah. Daripada interview, daripada jenis industri, daripada entertainment dan sebagainya, macam-macam. Jadi selepas ini kita nak berbincangkan apa kita nak tahu lebih lagi mengenai program ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan
kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Bertemu lagi kita di segmen kali ini, topik agak menarik di mana kita membincangkan mengenai My Career ataupun MOHE Borneo Sarawak. Zon Sarawak. Zon Sarawak. Sangat-sangat menarik topik untuk anda ataupun para graduat ataupun bakal graduate dekat luar sana tak tahu nak cari dekat mana, tempat kerja ke ataupun kerja yang anda minati. Ataupun masih lagi tertanya-tanya mana hala tuju yang tuju. patut saya pergi. Itu memang soalannya biasa sebab saya pun pernah melalui masa tersebut. Lepas dia habis belajar, apa nak buat ni? Jadi inilah satu platform yang sangat menarik yang saya rasa sangat penting juga untuk anda. Jadi untuk itu kita masih lagi bersama dengan Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali, Rektor UiTM Sarawak dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Isa, Timbalan Rektor UiTM Sarawak. Jadi kita tanya Profesor Datuk Doktor, mungkin boleh kongsikan bagaimanakah cara untuk mungkin peserta-peserta untuk menyertai program ini? Senang sekali. Pertamanya melalui capaian Facebook UiTM Sarawak dan juga kita ada direct link. Saya tak pastilah sama ada kita boleh paparkan di skrin iaitu di https form panjang dia punya ni. Ini borang untuk mereka isi ya, lah. Tapi saya rasa mungkin link ini juga ada dekat Facebook UiTM Sarawak. Jadi mungkin untuk maklumat lanjut boleh saja pergi ke Facebook UiTM Sarawak dan mungkin untuk tengok banner ataupun untuk tahu siapakah antara industri players yang juga akan turut serta, boleh tengok dekat Facebook. Facebook juga. Dan saya lupa nak beritahu juga antara kumpulan yang bekerjasama dengan kita untuk menganjurkan ini, selain daripada staf UiTM, kita juga mendapat kerjasama yang kukuh daripada barisan Majlis Perwakilan Pelajar kita. Mereka pun ada link untuk menggalak belia-belia dan graduan-graduan yang ingin untuk mengikuti webinar inilah. Tapi untuk penyertaan ini tidak kira umur ya, maksudnya orang dewasa, contohnya anti-anti. Boleh. Yang masih lagi tak tahu hala tuju. Betul. Untuk belia dan beliau. Belia dan beliau. Belia dan beliau semua boleh, asal nak je, asal ada asal nak je lah. Boleh jadi itu antara mungkin antara sasaran dia. Selain daripada golongan belia, jadi apa lagi antara sasarannya? Kita sasaran kita ada 4 kumpulan utamalah. Pertamanya ialah pelajar tahun akhir dari IPTA, IPTS, College Community, College Vocational seluruh Sarawak dan juga pelajar-pelajar sedang buat internship yang sedang memohon latihan praktikal. Mungkin mereka berminat untuk mencari pengalaman di syarikat-syarikat yang turut serta di dalam My Career kali ini. Kita juga menumpukan fokus kepada graduan. Para graduan yang baru saja habis pengajian dan dalam usaha mencari pekerjaan. Dan kumpulan terakhir, sasaran terakhir ialah pencari kerja. Mereka yang currently belum bekerja lagi ataupun disebabkan oleh COVID, probably mereka terganggu dari segi pekerjaan mereka. So inilah 4 kumpulan utama yang kita sasarkan. Jadi itulah Jess, itu merupakan satu platform ataupun program yang mungkin akan sangat berguna sebenarnya. Terutamanya sekarang di zaman pandemik ini, saya faham juga ini merupakan satu masa yang mungkin agak sukar. Ramai juga yang hilang punca pendapatan, yang juga hilang kerja. Tapi ini mungkin merupakan sinar harapan baru yang boleh anda look forward to untuk mencari pekerjaan yang baru. Pastikan register, jangan terlepas peluang ini. Sebab ini merupakan satu peluang yang sangat-sangat, orang kata datang hanya sekali. Dahlah virtual lagi. Maksudnya bukan susah pun kalau nak buat atas katil pun boleh, dekat meja makan pun boleh, guna handphone pun boleh. Jadi dekat anywhere you are, asalkan ada internet, boleh sertai program ini. Baik, kita tanya juga Profesor Madya Dr. Muhammad Isa, siapakah antara majikan yang terlibat
dalam sesi online interview ini nanti? Okey, terima kasih John dan Jazz ya. Mungkin saya boleh komen sedikit berkenaan dengan pendaftaran tadi ya. Okey, boleh. Of course sebab kita ada program, contohnya ada webinar, kita ada online interviews ya. Of course webinar itu sebenarnya kita boleh sertai sesiapa saja dengan melalui Facebook UiTM Sarawak kan. Just Google Facebook tu kita boleh view, sesiapa saja boleh view sebenarnya. All the 9 webinar itu tadi. Tapi kalau kita nak untuk interview, untuk proses kita mengurus, kita nak matchkan dia dengan company mana, jadi kita kena dapatkan sedikit maklumat daripada yang ingin memohon. Jadi itu yang kita perlu isi link tersebut. Jadi kita boleh tahu ini sesuai dengan syarikat ini, kerja ini dan sebagainya. Jadi in term of syarikat tadi memang seperti yang kita maklumkan tadi, kita ada dalam 17 dan kita baru dapat a few days ago ada lagi syarikat yang ingin turut serta sekali tapi yang telah mendaftar kepada kita adalah sebanyak 17 syarikat seluruh Sarawak. Jadi mungkin saya kata mungkin kelebihan kita mengendalikan dia secara atas talian ini sebab kita tidak perlu pergi ke syarikat tersebut. Kita boleh laksanakan proses interview tersebut di mana-mana. Mungkin dulu kita tak terfikir pun benda ini. Kan dulu mungkin kita terfikir nak flight lagi, nak hotel, penginapan dan sebagainya. Sekarang ni tidak perlu. Seperti yang John cakap tadi kan. Mungkin di dalam bilik tidur kita boleh melaksanakan proses online interview tersebut. Jadi kita ada 17 dengan lebih 300 kekosongan seperti contoh kita ada in term of jawatan-jawatan tersebut dia kata spektrum dia very wide. Very wide, betul. Ada pada engineer, clerk, pengawal keselamatan. Jadi semuanya merangkumi semua lapisan masyarakat. Tidak hanya fokus kepada setengah-setengah masyarakat ataupun golongan kelompok yang tertentu. Kita juga ada seperti contohnya majikan-majikan yang ada terlibat sekali pada kita. Kita ada daripada Blank Script Consultant, daripada Kuching kita ada daripada Hon Leong Assurance Berhad. Kita ada juga daripada Apps Electric, Boulevard Construction, ChemSign bagi yang dalam bidang sign ChemSigns, ada Pansa Berhad ini basically jawatan-jawatan seperti mekanik Shinyang Shipyard kita ada juga Pertama Ferro Alloy ini terletak di Bintulu. Kalau dulu mungkin tanpa online ni mungkin orang yang Bintulu sahaja yang berpeluang untuk pergi interview, tapi sekarang ni tidak, orang Kuching pun boleh pergi interview. Kita ada XFAB. XFAB, Press Metal is very syarikat-syarikat yang besar terlibat. GS Tech Engineering, kita juga ada Omran Anu Services, Bless Builders, Belian Emas Synergy, dan juga kita ada agensi pekerjaan J Recruit Sendirian Berhad, PMB Silicon dan HMN Nadir Sendirian Berhad. Itu adalah syarikat-syarikat yang terlibat. Kalau kita nak senaraikan pula jawatan yang mungkin banyak sebab kita ada 300 betul. Jadi tapi yang kita boleh maklumkan adalah dia meliputi semua. Bukan hanya the top jawatan tapi atas juga sampai bawah semua ada. Dan peserta boleh pilihlah masa dan syarikat mana sesuai dengan qualification ataupun kelayakan masing-masing. Untuk penyertaan secara virtual ni memang tak memerlukan apa-apa dokumen ke? Mana? Sebab kalau untuk depan hari tu memang mereka nak resume, dia memang buat cara interview. Betul. Ini interview dia sebab secara online, dan secara online kita akan sediakan bilik so-called tu virtual bilik, ada room 1, room 2 menggunakan platform yang ada. Maka di situ nanti akan ada proses temu goda yang Datuk maklumkan tadi kan, antara syarikat dengan mereka yang berminat tadi. Di situ nanti mereka akan minta lah. Jadi para yang memohon itu kena get ready.
dengan semua tersebut sebab memang kelayakan tu kita kena adalah kan. Mungkin syarikat tu nak tahu kalau kita nak minta jurutera ni, dia nak tahu kita ada tak sijil tersebut. Jadi para peserta ataupun yang terlibat yang berminat nanti get ready with all those documents. Akan di-emailkan kepada Urustia dan kita akan vet lah, kita akan semak. Itulah, of course kita harus bersedia juga untuk menghadapi interview untuk mengetahui lebih mengenai syarikat tersebut, nak tahu apa jawatan yang nak dipohon dan sebagainya. Dan menarik sebenarnya topik ini dan sangat penting dan bermanfaat untuk anda di luar yang mungkin mencari peluang pekerjaan. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali lagi untuk mengetahui lebih mengenai program My Career at MOHE Zone Borneo di Sarawak ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Kita akan bersiaran sehingga 8.30 pagi. Di mana pagi ini topik kita masih berkenaan dengan My Career ataupun MOHE Borneo Sarawak. Zone Borneo. Zone Borneo Sarawak. Dan juga untuk pengetahuan semua, My Career ini sebenarnya target sasaran dia bukan hanya untuk golongan para graduan sahaja, tapi yang tengah buat internship tu, yang tengah mencari kerja. Contohnya golongan pencari kerja yang macam terganggu semasa musim-musim pandemik COVID-19 ini pun boleh ambil peluang ini sertai My Career ni. Dan juga kita nak tahu mungkin boleh diterangkan sedikitlah bagaimana cara untuk menyertai sesi temuduga yang akan diadakan itu nanti. Kita tahu memang akan ada pautannya di Facebook. Selain daripada itu, ada tak apa-apa alternatif selain daripada pautan di Facebook UiTM? Okey. Jadi untuk menyertai temuduga tu terutamanya lah bagi mungkin ada yang menghadapi masalah, boleh menghubungi kita. Jadi kita akan boleh guide bagaimana untuk melaksanakannya, sebab proses pendaftaran sebenarnya sangat mudah sebenarnya, sebab itu hanya perlu untuk mereka mengisi Google Form. Tapi mungkin ada sebab kita merujuk kepada segenap kelompok masyarakat, mungkin ada yang mungkin ilmu dia berkenaan dengan perkara itu agak kurang, dia susah nak faham. Tiada masalah, hubungi kita. Bukan hubungi syarikat tu Jangan hubungi syarikat, hubungi kita. Sebab kita akan yang mengatur, akan mengurus. Mungkin mereka memerlukan sesuatu, insyaAllah kita akan bantu bagaimana cara dia. Jadi kita ada link tersebut untuk siapa-siapa yang boleh masuk, yang boleh mengisi, isi link tersebut. Sangat mudah sebenarnya, Google Form. Bagi yang menghadapi masalah, jangan risau, jangan gusar. Mungkin dia dah tahu satu jawatan yang dia betul-betul nak, tapi tak boleh nak register. Jangan takut, jangan risau, jangan bimbang, hubungi kita. Melalui Facebook tersebut, kita sekarang bahasa DM, bahasa PM kan. PM boleh. Kan? Bagi tahu kita akan bantu mereka. Bagi nombor telefon, kita akan call. Sedaya upaya kita untuk membantu mereka. Itu cara dia lah. Of course kita sekarang ni sebab kita dah katakan viralkan semua infografik yang pautan-pautan yang perlu mereka perlu isi. Kalau masih ada masalah, kita pun dah nyatakan bahawa hubungi kita secara personal. Saja. Sekarang pergi je ke Facebook, ke laman sosial, PM ke DM ke, tanyakan apa-apa soalan yang mungkin muskil ke apa, boleh saja tanya. Kalau yang senior citizen ni dia tak pandai sangat di MTM, pandai dia boleh call. Boleh call juga. Dia boleh call. Okay, dan kita tahu juga Profesor Datuk Doktor, mungkin boleh kongsikan apakah mungkin pesanan Profesor kepada para peserta yang bakal menyertai program My Career ini? Saya rasa paling pentinglah, terutama mereka yang mengikuti temuduga. Ini temuduga secara virtual. Jadi kita tidak boleh ambil ringan temuduga secara ini. Mungkin kita di rumah, tapi jangan pula masa di rumah tu, masa temuduga kita pakai t-shirt, kita pakai selekeh dan sebagainya. Yang penting ialah kita mesti appear confident, meyakinkan orang yang akan menemuduga kita.
kita seperti yang saya katakan menggoda mereka ini supaya mereka percaya dengan kita. Jadi kita perlu the first thing yang perkara pertama yang akan meyakinkan mereka ialah how we look, our hair grooming, our dressing dan juga cara kita bercakap dengan baik dan sebagainya. Probably mungkin para peserta temuduga ini mungkin perlu Google dululah beberapa YouTube video dan sebagainya berkaitan dengan approach semasa temuduga ataupun mengikuti webinar itu sebelum di temuduga supaya mereka lebih bersedia untuk menghadapi mereka yang akan bertanya soalan, mereka yang ingin melamar mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan. Ya, jadi itulah saya rasa perlu dibuat sebab good on paper alone tidak cukup. Tak cukup. Kita mesti meyakinkan orang yang akan memberi pekerjaan itu kepada kita bahawa kita ini boleh dipercayai, kita ini meyakinkan boleh melaksanakan tugas tersebut from the first 5 second itu ialah yang akan menjadi jangka masa yang penentu masa depan mereka, ya, untuk sama ada akan diambil atau tidak bekerja. First impression is very important. Exactly. Betul. Terutamanya untuk pergi untuk temuduga kerja. Tak kisahlah dia secara bersemuka ataupun secara virtual, temuduga pekerjaan adalah still a job interview. So kena catat apa yang doktor bagi tahu tadi. Persiapan diri itu penting dan juga Profesor Isa, kalau andai kata contohnya tadi untuk proses yang sebelum ni anda sendiri pihak anda akan melayan ataupun apa-apa pertanyaan anda akan buat. Contohlah kalau andai kata mereka yang telah menjalani sesi interview dan mereka ingin menunggu keputusan, adakah mereka perlu berhubung dengan syarikat tersebut? Ya, betul. Segala keputusan itu akan tertakluk kepada syarikat tersebut. Syarikat tersebut yang akan berhubung secara direct, secara terus kepada pemohon-pemohon. And of course pemohon-pemohon pun boleh follow up, kita panggil sebagai follow up kepada syarikat apa keputusan mereka dan sebagainya. Tapi perhubungan itu memang terus direct daripada pemohon tersebut dengan syarikat terbabit. Selepas interview. Selepas interview. Jadi maksudnya tiada maksudnya tugas pihak UiTM tadi hanya setakat sebelum interview diadakan. Kita menemukan kedua pihak tersebut. Dan mereka organize event menjadi pengajar. Menyediakan platform dan matching session untuk Lepas mereka. itu tanggungjawab pemohon itu sendiri untuk syarikat tersebut. Betul. Okey, dan mungkin Profesor Madya Dr. Muhammad Isa juga ada pesanan, mungkin ada pesanan juga kepada para peserta yang akan menyertai program ini. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat kepada matlamat program, dia juga terbuka sebenarnya kepada para pelajar, para mahasiswa yang belum bergraduat. Kerana di situ ada ilmu yang mungkin kita tak belajar dalam kelas. Iaitu ilmu berhadapan dengan your future employer bagaimana. Jadi saya mengharapkan semualah mengambil peluang dan ruang ini. Sebab kalau kita bercakap tentang kebolehpasaran graduan ataupun peluang untuk dapat kerja ini, bagi saya dia ada dua perkara yang penting. Yang pertamanya yang saya panggil sebagai content knowledge. Kita kena kuat dalam content knowledge kita. Ataupun feel content knowledge kan, kalau kita nak jadi jurutera, kita kena ada ilmu dalam jurutera. Itu yang kita pergi universiti dan sebagainya belajar kan. Mungkin dalam bidang penyiaran pun sama. Dia ada ilmu dia sendiri. Yang ilmu yang kedua ni sebenarnya yang kadang-kadang perlukan sedikit usaha daripada para mahasiswa itu yang soft skill ini. Cara berkomunikasi, cara buat problem solving dan sebagainya. Jadi ini elemen yang penting untuk para bakal graduan, bukan hanya fokus kepada content knowledge tersebut, build up, cari bagaimana kita nak memperkukuhkan soft skill ini juga. Ini yang kita ada dalam webinar itu. How to menjawab soalan, bagaimana nak simple English dan sebagainya. Jadi gunakan ruang ini juga sebagai tempat menimba ilmu. Jadi sebab itu fokus kita bukan hanya kepada yang tengah mencari kerja, tapi juga kepada para pelajar sebagai persiapan mereka nanti. Jadi saya mengharapkan semua mahasiswa, tak kisahlah di mana mereka, sebab ni online even di Semenanjung Malaysia pun boleh
turut serta, ya, apatah lagi di Sarawak sebab ini memang zon Borneo. Lagi kita fokuskan kepada mahasiswa di Borneo ini, join kita. Join. Join kita untuk dapatkan ilmu baru dengan list of good speakers yang kita ada. Itu satu program yang sangat menyeluruh. Dia akan cover banyak topik dan banyak skill yang mungkin perlu anda belajar. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali, Rektor UiTM Sarawak, dan juga Profesor Madia Dr. Muhammad Isa, Timbalan Rektor UiTM Sarawak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak beri peluang kepada kita untuk mewawarkan program ini. Sekarang terserah kepada peserta lah macam mana untuk mengambil kesempatan ini dan juga untuk memastikan bahawa mereka bersedia untuk temuduga. Contohnya tadi saya sudah sebut dari segi appearance, dari segi mereka kena buat homework juga. Kena cari maklumat tentang syarikat-syarikat yang akan menemuduga mereka. Apakah maklumat yang perlu dikongsikan, macam mana mereka boleh menyumbang ke syarikat tersebut jika mereka diambil bekerja dengan syarikat berkenaan. Okay, terima kasih sekali lagi kepada TVS. Itulah tips ataupun bukan tips lah, pesanan yang dikongsikan oleh Profesor Datuk. Kosong macam tu je, kena study, buat research sikit. Dah ada 17 syarikat, lepas tu 300 lebih kekosongan. Apa lagi grab lah peluang ni. Betul. Jadi baik, selepas ini saya dan Jess akan kembali untuk blog yang terakhir. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dan juga Jessica John di dalam di blog yang terakhir dalam Sejahtera Asia. Baik, tadi kita pun dah membincangkan mengenai program My Career at MOHE Zon Borneo Sarawak. Kita tadi pun dah bersama dengan Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali, Rektor UiTM Sarawak, dan Profesor Madia Dr. Muhammad Isa, Timbalan Rektor UiTM Sarawak. Nah, jadi sekarang kita pun tengah melihatlah, kita pun tengah tengok balik dekat Facebook UiTM Sarawak Official, pelbagai sebenarnya infografik yang telah pun mereka kongsikan, pelbagai maklumat yang telah pun mereka kongsikan. Jadi kepada anda yang mungkin berminat untuk mengetahui lebih, mungkin tadi mungkin ada yang tertinggal, penerangan yang tertinggal, boleh saja ke Facebook, dan kalau ada pertanyaan boleh tanya mereka. Boleh tanya mereka terus. Tinggal 3 hari lagi John, dia punya program ni akan bermula. Jadi John pun jangan lupa daftar juga. Saya kita dengar ceramah-ceramah, webinar tu semuanya sangat-sangat berguna sebenarnya untuk masa depan anda sendiri juga. Mana tahu itu adalah pekerjaan yang anda inginkan sebenarnya. Dah lama lagi. John, dulu cita-cita jadi apa? Saya cita-cita jadi juruterbang sebenarnya. Juruterbang. Nak jadi pilot. Tapi tak apa. Ni juru cakap boleh lah. Itulah jadi jadi TV host pun. Okey. Tapi apa-apa pun sekali lagi terima kasihlah kita ucapkan kepada tetamu kita, dan kita nak wawarkan juga kepada penonton kita di Facebook, Jess, di Facebook TVS dan juga Facebook Sejahtera Asia. Hari ini ramai yang sebenarnya sedang menonton ni. Saya rasa ramai pelajar-pelajar UiTM ni. Ramai sebab semua pasal UiTM. Kita pun UiTM juga, John. Betul. Dulu Jess dekat UiTM belajar apa? Saya ambil di Public Admin Science and Policy Study. Okey, dekat Semarahan lah. Ya, dekat Semarahan. Kalau John sendiri? Saya dulu, saya pernah dekat Semarahan sekejap, lepas tu pindah ke Shah Alam. Rindulah John, dekat college. Tapi dulu, itulah rindu juga zaman belajar. Dulu juga saya juga aktif bersukan, banyak juga lah pingat-pingat emas yang menang untuk UiTM. Angkat diri. Saya aktif menari semua tu saya join. Okey, baik. Jadi terima kasih lagi kita nak ucapkan kepada anda kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia sehingga penghujung rancangan. Sekali lagi juga kami nak ingatkan kepada anda untuk patuhi SOP sebab itulah kes dan penularan COVID-19 pun sangat-sangat tinggi. Keputusan PKP full lockdown akan diputuskan pada hari ini. Jadi apa sahaja keputusan kerajaan yang akan mereka umumkan nanti harus akur, dan kita patuhilah SOP sebab itu adalah sangat penting. Dan kepada anda yang belum lagi mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin, cepatlah daftarkan diri anda sebagai penerima vaksin COVID-19 sebab vaksin tersebut bukanlah untuk melindungi kita daripada 100% daripada COVID-19, tapi ia boleh mengurangkan risiko kita apabila kita mendapatkan jangkitan tersebut dan juga mengurangkan risiko jangkitan. Jadi lindung diri, lindung semua.
sangat jaga penting. kita. Kita jaga kita, betul. Jadi itu saja ini saya rasa saja. yang kami nak kongsikan kepada anda. Jangan lupa untuk teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS sebab pelbagai lagi program menarik. Selepas ini Jess pula akan baca berita. Ya, saya akan baca Jadi berita. bukan saja ada berita, kita juga ada program-program menarik di TVS. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS Astro saluran 1 dan 2 dan My TV. Saya Jonathan Ding. Dan saya Jessica John. Jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jaga diri, jaga SOP. Bye.